abuya, hentikan ini semua. Oh, kita tidak mahu adanya ajaran-ajaran sesat dan salah bertapak di negeri Pahang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadilah mata dan telinga kepada pemerintah, khususnya kepada saya. Ikutlah landasan besar ajaran as-sunnah wal jemaah, Quran dan sunnah semuanya. Janganlah kita mendewa-dewa, mentaksub pada mana-mana pemimpin ataupun guru-guru ataupun abuya. Hentikan ini semua. Hentikan semua ini. Saya hanya menunggu laporan polis keadaan, dan saya dimaklum untuk berkongsi. Inilah kehebatan Islam di Malaysia, teman-teman. Ketika menemukan sebuah ajaran yang sesat, itu selalu terus-menerus ditegur, diberikan nasihat, bahkan dikecam untuk agar menyetop, agar memberhentikan ajaran-ajaran sesat yang ada di Malaysia, teman-teman. Dan buktinya ternyata itu betul-betul berhasil, di mana salah satu contoh yaitu ajaran GISBH yang sangat menyesatkan di Malaysia ini, atau Al-Arqam itu sendiri, itu sudah berhenti, di mana adalah salah seorang anggota atau member daripada GISBH ini menyatakan sudah tidak mengamalkan ajaran-ajaran tersebut, teman-teman. Ini yang sangat luar biasa, yang perlu ditiru Malaysia itu dalam menegakkan kebenaran, teman-teman. Berbeda dengan Indonesia yang sangat luar biasa ajaran-ajaran yang sesat, teman-teman. Artinya Indonesia itu mungkin perlu belajar daripada gerakan Islam Malaysia yang sangat begitu kuat dan begitu tegas, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan sekalian, dimanapun kalian berada, saya harap dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita nak memberikan sebuah perkongsian yang sangat luar biasa mengenai tentang ajaran sesat yang ada di Malaysia, yaitu GISBH yang sangat luar biasa kesesatannya, teman-teman. Namun yang mengejutkan kita semua, setelah memberikan wawasan dan teguran, respon daripada ulama-ulama, teguran yang sangat keras daripada ulama Malaysia, dan pada akhirnya ajaran GISBH saat ini sudah diberhentikan, teman-teman. Sudah melakukan sebuah pertobatan, permintaan maaf atas kesalahan, atas kesesatan yang selama ini dibuat, teman-teman. Lalu biar kita itu tak penasaran, apakah betul GISB ini sudah di stop, sudah diharamkan di Malaysia? Nah, ini dia bukti daripada video ini, teman-teman. Nah, biar kita tak lama-lama, jom tengok videonya. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Betulkan Aqidah Pengikut GISBH. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, isu GISBH sedang hangat diperkatakan sekarang. Persoalannya, GISBH ini adakah sama dengan Al-Arqam dahulu yang telah diharamkan segala fahaman dan ajarannya oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor? Adakah buku Aurat Muhammadiyah yang diharamkan sebelum ini masih diamalkan oleh pengikut ini? Jawapannya adalah sama jika fahaman dan ajarannya masih sama. Antara Al-Arqam dan GISBH yang diamalkan oleh ahli-ahlinya sekarang. Oleh itu, umat Islam di negeri ini hendaklah berhati-hati dan dilarang berpegang serta beramal dengan fahaman dan ajaran GISBH ini. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Arqam adalah sebuah kumpulan ajaran yang ditubuhkan oleh Asy'ari Muhammad pada tahun 1968. Setelah pengharaman Al-Arqam pada tahun 1994, beberapa ahli bekas kumpulan tersebut menubuhkan syarikat Rufaqa Co, GISB dan GISBH sebagai sebuah syarikat perniagaan yang besar. Mereka mengendalikan pelbagai jenis perniagaan, termasuk restoran, penginapan, perniagaan peruncitan dan khidmat sosial di bawah jenama ini. Pengaruh Asy'ari Muhammad masih kuat dalam kumpulan ini walaupun selepas pengharamannya. Asy'ari Muhammad yang meninggal dunia pada tahun 2010 terus dihormati oleh pengikutnya dan pengaruhnya jelas dalam struktur perniagaan dan sosial global ikhwan.
Kes Global Ikhwan mencerminkan bagaimana sebuah organisasi yang pernah diharamkan kerana ajaran sesat boleh meneruskan pengaruhnya dalam masyarakat melalui perniagaan dan aktiviti sosial, walaupun ia tidak lagi secara terang-terangan menyebarkan ajaran yang sama. Pengaruh dan nilai-nilai yang diasaskan oleh Al-Arqam masih dilihat dalam operasi dan struktur organisasi ini. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor selaku Ketua Agama Islam Negeri telah berkenan fatwa mengharamkan fahaman dan ajaran pertubuhan Al-Arqam sebelum ini. Pengharaman segala fahaman dan ajarannya telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Selangor melalui fatwa yang diwartakan pada 4 Februari 1993, 11 Ogos 1994 dan 21 Disember 2006, dan yang terkini fatwa yang telah diperkenan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 3 Oktober 2024 yang sedang dalam proses pewartaan. Apabila fatwa ini diwartakan, maka ia telah mengikat dan menjadi kewajipan kita setiap orang Islam yang berada dalam negeri Selangor untuk mematuhi dan berpegang dengan fatwa ini. Mana-mana fatwa yang diingkari atau dihina boleh diambil tindakan undang-undang. Beginilah caranya Islam kekal terpelihara dan terkawal dalam negeri ini, serta dapat membendung ajaran sesat yang bermaharajalela. Oleh itu, kita sebagai umat Islam di negeri ini yang sayangkan Islam dan cintakan negeri ini hendaklah mematuhi sungguh-sungguh setiap ajaran ahli sunnah wal jamaah dan fatwa yang telah ditetapkan. Taatilah Ketua Agama Islam Negeri yang beramal dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Tinggalkan ajaran dan fahaman Al-Arqam dan mana-mana ajaran lain yang mempunyai persamaan dengan Al-Arqam. Jauhkanlah diri daripada kumpulan DISBH kerana fahaman dan ajaran mereka telah menyimpang daripada akidah Islam yang sebenarnya, malah mengelirukan umat Islam. Apakah penyimpangannya? Menyimpang dalam bentuk pemujaan berlebihan terhadap pemimpin, menyimpang dalam amalan poligami, menyimpang dengan wujud unsur-unsur kesyirikan dari ajaran asal Al-Arqam, menyimpang dengan kepercayaan kepada kebangkitan semula pemimpin Al-Arqam yang telah meninggal dunia, dan menyimpang dengan percaya kebangkitan Imam Mahdi yang dikaitkan dengan Al-Arqam. Hadirin Jumaat yang dimuliakan sekalian, penyimpangan pertama, kepercayaan kepada kebangkitan semula pemimpin Al-Arqam yang telah meninggal dunia seperti As-Suhaimi, mati pada zahir sahaja, sebaliknya ia ghaib dan lahir semula sebagai Imam Mahdi. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahawa mereka yang telah mati meninggalkan kita, roh mereka tidak akan kembali ke dunia lagi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kembali untuk menziarahi ahli keluarganya, membalas dendam, ataupun dari segala macam perbuatan manusia lain yang masih hidup, sama ada roh itu dalam keadaan baik ataupun buruk. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mu'minun ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Supaya aku mengerjakan amal-amal yang saleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Tidak, masa akan dapat. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya. Sedang di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka tinggal tetap padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari qiyamah. Imam At-Tabari menukilkan riwayat Mujahid yang mana menyebut bahawa barzakh di dalam ayat di atas ialah hijab, seperti tembok penghalang di antara orang yang telah mati untuk pulang ke dunia. Manakala berkaitan dengan Al-Mahdi dan kemunculannya, merujuk kepada sebuah hadis sahih menjelaskan bahawa Al-Mahdi akan keluar di akhir zaman dan tidak ada syak lagi padanya yang menguasai keseluruhan bangsa Arab
serta akan memenuhkan bumi dengan keadilan dan saksama. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, sekiranya tidak berbaki daripada dunia itu melainkan hanya satu hari sahaja, nescaya Allah akan memanjangkan hari tersebut sehinggalah dia mengutuskan seorang lelaki pada hari tersebut, yang mana lelaki itu dari kalanganku atau dari ahli baitku, namanya berbetulan dengan namaku dan nama bapanya berbetulan dengan nama bapaku. Dia akan memenuhi bumi dengan penuh adil dan saksama, sebagaimana bumi dahulunya dipenuhi dengan oleh kegelapan dan kezaliman. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan kedua, ketaksuban dan pemujaan kepada kepimpinan Asy'ari Muhammad, bahawa Asy'ari Muhammad memiliki kuasa kerohanian yang luar biasa. Dan ada pula dakwaan bahawa mereka percaya Syekh Muhammad As-Suhaimi akan kembali sebagai Imam Mahdi. Ketaksuban dan pemujaan kepada pemimpin tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dan boleh membawa kekufuran. Sebaliknya, ia satu bentuk ketaatan kepimpinan sahaja. Ini kerana ketaatan kepada pemimpin adalah wajib dan menjadi tuntutan di sisi syarak, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulul amr, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Islam mengajar mentaati ketua pada setiap perkara yang ma'ruf. Ini kerana arahan ketua selagi mana ia menyeru kepada kebaikan dan kemaslahatan umat secara umum hendaklah didengar dan ditaati, walaupun arahan yang dikeluarkan tidak dipersetujui oleh pandangan peribadi segelintir orang tertentu. Oleh itu, memberikan taat sedia kepada pemimpin dalam setiap perkara ma'ruf merupakan kewajipan dan tanggungjawab kepada yang dipimpin, tetapi bukanlah pemujaan atau ketaksuban. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "'Alal mar'il muslimi as-sam'u wat-tha'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Wajib bagi setiap muslim patuh dan taat kepada pemimpin pada apa yang dia suka dan dia benci, selagi mana dia tidak diperintah melakukan maksiat. Justru apabila dia diperintah melakukan maksiat, maka tiada lagi kewajipan untuk patuh dan taat. Hadis macam puan tahulah, cuma saya tak cakap pun puan tahu, rasanya dalam sosial media memang banyak tuduhan dilemparkan macam-macam lah, masih lagi menggambarkan yang dulu. Saya pernah juga berjumpa dengan ada seorang ahli dan dia dah bagi kuasa puan tak ada amalkan apa pun, bentuk sudah lama dah lama ditinggalkan. So puan rasa macam mana puan? Tomahan tu adakah masih lagi diamalkan atau sebenarnya dah tak ada dah pun, dah bergerak ke arah benda lain, perniagaan dan dakwah saja buat sekarang? Terima kasih kepada semua. Jadi berkait dengan amalan itulah yang dikatakan tu, memang JISB sendiri kita konsisten lah untuk tidak lagi mengamalkan lagi apa-apa ajaran yang telah dikatakan sesat ataupun salah. Dan rasanya mungkin ada juga yang tahu macam mana kita sendiri dah mengikuti kursus-kursus oleh pihak berkuasa, termasuk daripada pihak Jabatan Agama sendiri, dan juga kita mengikuti juga proses istitabah yang telah dilakukan. Dan setelah itu kita pun telah berkomitmen lah untuk tidak lagi mengamalkan apa-apa yang telah dilakukan sebelum inilah, mungkin daripada zaman Arkam dan setelah itu. Maksudnya orang Muhammadiyah pun dah tak diamalkan? Tidak lagi diamalkan.
ataupun masih ada lagi kumpulan atau kumpulan-kumpulan kecil dalam JSB yang masih mengamalkan aurat Muhammadiyah tu? Kalau itu saya tak tahu, tapi secara dasarnya dan kami pun selalu berbincanglah dan kita sentiasa dipantau oleh pihak Jabatan Agama sendiri untuk dipastikan tidak lagi berlaku pengulangan amalan-amalan begitu kan. Dan memang kalau daripada Tuan Haji Nasiruddin sendiri pun selalu mengingatkan bahawa kita kena betul-betul mengikut fatwa yang telah ditetapkan dan jangan mengulangi lagi, sebab kita memang betul-betul nak fokus kepada perniagaan lah. Bagaimana dengan klip video yang tersebar di sosial media, yang klip video yang nampak ahli-ahli JISB mengagung-agungkan Abuya? Klip video itu dah lama. Itu sekitar tahun 2011 kalau tak silap saya. Jadi itu dah berlaku sebelumlah kita melalui proses kursus. Kita kursus 500 jam kan, dan juga seterusnya proses istitabah dan sebagainya. Tapi video tu baru keluar sekarang lah. Itu dah berlaku tu daripada dah lama sangat. Termasuk video klip muzik Bau Kaabah tu juga. Ya, itu dah lama sangat tu. Puan, mengenai dakwaan eksploitasi anak, kalau Puan boleh komen sikit? Saya tak boleh komen banyak sebab benda tu masih dalam siasatan, dan dalam proses soal siasat pun kita memberikan kerjasama yang baiklah kepada pihak berkuasa, dan pihak PDRM sendiri pun memberikan satu kerjasama, maksudnya berlaku kerjasama yang baiklah antara kita. Tak ada masalah, sebab daripada awal isu ni timbul pun Tuan Haji Nasiruddin sendiri menyebut bahawa kita bersedia nak memberi kerjasama. Nabi kata dekat-dekat dengan kedatangan Dajjal, kalian akan melihat dalam kehidupan masyarakat penipuan yang begitu banyak. Tuan-tuan tengok masyarakat hari ini banyak berbohong tak? Penipuan dan pembohongan hari ini dalam internet, di tempat kerja, dalam masyarakat, dengan jiran. Abuya, hentikan ini semua. Kita tidak mahu adanya ajaran-ajaran sesat dan salah bertapak di negeri Pahang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadilah mata dan telinga kepada pemerintah, khususnya kepada saya. Ikutlah landasan besar ajaran as-sunnah wal jamaah, Quran dan sunnah semuanya. Janganlah kita mendewa-dewa, mentaksub pada mana-mana pemimpin ataupun guru-guru ataupun abuya. Hentikan ini semua. Hentikan semua ini. Saya hanya menunggu laporan polis keadaan, dan saya dimaklum untuk berkongsi. Inilah kehebatan Islam di Malaysia, teman-teman. Ketika menemukan sebuah ajaran yang sesat, itu selalu terus-menerus ditegur, diberikan nasihat, bahkan dikecam untuk agar menyetop, agar memberhentikan ajaran-ajaran sesat yang ada di Malaysia, teman-teman. Dan buktinya ternyata itu betul-betul berhasil, di mana salah satu contoh yaitu ajaran JISBH yang sangat menyesatkan di Malaysia ini, atau Al-Arkom itu sendiri, itu sudah berhenti, di mana adalah salah seorang anggota atau member daripada JISBH ini menyatakan sudah tidak mengamalkan ajaran-ajaran tersebut, teman-teman. Ini yang sangat luar biasa, yang perlu ditiru Malaysia itu dalam menegakkan kebenaran, teman-teman. Berbeda dengan Indonesia yang sangat luar biasa ajaran-ajaran kesesatan, teman-teman. Artinya Indonesia itu mungkin ya perlu belajar daripada gerakan Islam Malaysia yang sangat begitu kuat dan begitu tegas, teman-teman. Nah, semoga video pada kesempatan kali ini bisa memberikan sebuah pencerahan, pelajaran bagi kita semua umat Islam di Malaysia ataupun di Indonesia. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.